Sebenarnya dalam perhubungan ni 3 perkara yang paling penting kita kena ingat. Yang pertama, tidak ada cara lain nak bahagia dalam keluarga ni melainkan mengikut syariat Islam. Betul tak? Pukul sikit. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya melainkan proses tu merupakan proses berterusan. Macam Piramli pula rasa. Awak main ni, saya main. Kan? Betul? Yang kedua, mana kenal? Nanti tengoklah. Yang dah lama kahwin tu pun masih sebut ni, aku tak faham betul dengan lelaki aku tu. Tak penaknya orang tua, nak mati ke ni dia kata. Yang lelaki pula kat warung tu, pening aku dengan bini aku, sama lah dengan bini aku, tak apa dia nak lagi tak tu. Nampak? Sebab proses mengenali ni berterusan. Tak ada siapa yang kenal pasangan dia. Dia boleh okey, boleh tak okey. Itu biasa, turun naik itu biasa. Nothing good. Dan yang ketiga, ingat ni wahai Asri dan Miza, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Walaupun dengan adik-beradik sendiri. Wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada kumpulan nasyid Pawana yang telah sudi menghiburkan pada malam ini. Tak kira ribut, potir, hujan, dia main semacam ni. Dan saya tak rancang dengan dia orang pun, tiba-tiba sama pula baju putih lagi. Jadi saya tak nak nyanyi lah. Sebab kalau saya nyanyi, Pawana ni bertukar nama kumpulan jadi Pawang pula kan? Jadi apa-apa pun, alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada pengantin baru, iaitu buat Azim dan Miza, tahniah. Nama terbalik itu kat bunyi Azim Miza kan. Tahniah diucapkan kepada Raja Sehari. Dan saya pun confused dengan program ini. Semua tak macam-macam lah disumbit dalam tu. Mana selagi boleh lah kan. Kalau ada yang terlupa nak maklumkan birthday dia, cakap kita sekali kan malam ni. Alhamdulillah. Tahniahlah kepada tuan rumah, tahniah kepada pihak madrasah, tahniahlah kerana berjaya menjalankan program yang sangat baik. Dan samping itu, walaupun majlis perkahwinan, tapi kita masih lagi membicarakan tentang kebesaran, keagungan akhlak pribadi, iaitu seorang manusia yang hebat yang bernama Muhammad Rasulullah SAW, yang mana satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday ni walaupun dia dah lama tak ada. Jadi sebelum sempat saya ceramah, kita dengar lagu Rabiul Awal tadi. Saya pada tadi leko tengok macam mana tangan dia macam boleh gonggok mukul tutang. Saya kejap kanan jap kiri, jap kanan jap kiri. Bergerak lah kaki saya tadi, cuci tadi. Oh, anda lah kan. Dan berapa lagu dah tadi setakat yang sebelum saya sampai tadi? 10 lagu Cover ustaz tu? Itu baru album pertama. Album pertama, itu belum album kedua lagi. Jadi teringat pula dia tengok, teringat zaman saya bernasyid dulu. Tahu. Dia ada berapa? Ya. Cuba. Kena ulang balik semula. Tak payah. Kan, teringat zaman saya bernasyid masa budak-budak dulu. Main-main ni nama kumpulan Sautul Jihad dulu. Kan, dululah. Menyanyi Ustaz? Dulu masa zaman suara belum rock macam sekarang. Masa tu saya dengan arwah Salih Teri.
arwah Saleh Drill, kumpulan brothers tu, kami satu grup dulu. Kan dulu, lepas tu dia masuk kumpulan brothers. Saya pun tak tahu nak pergi sisters, tak boleh. Jadi itulah dia kan. Jadi alhamdulillah. Jadi manusia satu-satunya yang kita celebrate birthday dia. Dan malam ni bertuah dalam majlis perkahwinan dengan acara kemuncaknya pun sedang berlangsung. Acara kemuncak makan mana? Dah pun berlangsung dan sedang berlangsung. Dan kita buat juga pengisian majlis ilmu. Majlis ilmu, dan alhamdulillah orang masih lagi tak berganjak disebabkan oleh kumpulan Pawana. Kan. Makcik-makcik yang tadi pun goyang-goyang cinta kan. Alhamdulillah. Jadi bila bercerita tentang Nabi, Nabi ni adalah manusia yang terhebat. Manusia yang terhebat tu sebabnya dalam Quran sebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Maknanya confirm terbaik. Tersahlah tanya lagi dah, mana yang paling baik? Contoh ikutan terbaik. Dia bukan cakap bajet-bajet baik, bukan macam baik. Bolehlah, baiklah kiranya, tak. Memang contoh ikutan terbaik. Tak adalah. Itulah yang terbaik. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi dalam ayat ini bila kata uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, kena ikutlah. Kan? Macam buat majlis hari ni. Ini salah satu contoh. Buat majlis yang baik. Bukannya kita pasang lagu, menjoget-joget apa lagu. Habis lagu bercorai semua keluar. Lagu bergaduh pun keluar, lagu putus cinta pun keluar, kawan tu baru nak kahwin. Kan kau buka lagu sedih-sedih, lepas tu lagu tu kuat lah tu pasang, orang nak berburak pun tak boleh. Kan? Menjoget-joget bercakap, sedangkan majlis Wanimatul Urus ni kat sini lah kita datang untuk raikan perhubungan kita, silaturahim. Begitu juga meraikan antara kedua keluarga. Difahamkan mempelai ni salah seorangnya yang perempuannya daripada Melaka. Melaka kat mana? Melaka Tengah, Bukit Baru, the center of Melaka. Melaka Tengah, New Hill, Bukit Baru. Kan? Jadi bayangkan ya, Melaka dan juga Selangor disatukan. Alhamdulillah. Jadi bayangkan bersilaturahim kita antara satu dengan yang lain. Jadi macam mana kalau buat majlis tu bising-bising macam mana? Dan Wanimatul Urus tu memang Nabi suruh buat. Nabi suruh buat Wanimatul Urus ni. Nabi pesan pada satu ketika bagaimana Nabi jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf selepas peristiwa hijrah. Tiba-tiba terbau satu bau pada Abdul Rahman bin Auf. Ini bau wangi-wangian ni memang bau wangian orang kahwin. Maka Nabi kata, kau kahwin ke? Kau menikah ke wahai Abdul Rahman bin Auf? Iya benar ya Rasulullah. Kalau macam tu, kau buatlah majlis, kau buatlah Wanimatul Urus, sekurang-kurangnya seekor kambing bagi orang makan. Nampak tak? Jadi mana kata sekurang-kurang, lebih lagi bagus. Dan kalau kita mampu, so kalau mampu panggil Pawana. Kalau mampu kita buat majlis makan-makan, dan kita buat majlis birthday, kita buat semua kerajaan yang baik-baik. Itu tak ada yang lara pun malam ni. Tak ada pun bila Pawana pukul dan tung-tung berjoget-joget, berpusing-pusing naik atas bumbung pun tak ada. Kan? Cover siap-siap nampak. Ni dengar ceramah malam tadi, kurang-kurang kopi O tu kan. Saya ceramah malam tadi ni kat Teluk Intan, saya cakap kurang-kurang kopi O, jauh datang setakat air kosong tak payah lah kata. Kan? Yalah. Yang ni pun saya rasa air saya kan. Saya dah minum tadi, hawi kan. Tak apa. Jadi mana kata tu Nabi beritahu. Jadi ni kita meraikan ni sebab Nabi suruh, Nabi buat, sebab nak masyhurkan. Sebab tak adalah orang menggatal lagi nak mengacau si Azim ni. Azim kan siapa? Asri bertukar pula nama. La ilaha illallah. Ke nama ex-boyfriend dulu Azim? Tak ada. Takut nampak? Asri.
Tak adalah budak mengacau lagi nak yang ramai yang patah hati sebab dengan Asri dah kahwin. Allah. Kan? Kita kena redha Asri dah kahwin. Macam tu. Semua kena terima hakikat Asri telah pun dimiliki. Macam tu. Walaupun ada kemungkinan, kan? Walaupun ada kemungkinan peluang lain ada. Tapi Asri tak nak. Saya tanya Asri dah tadi. Cukuplah seorang, dia kata. Cubit dah tengok baru apa. Dia baru test je tu kan, tak ada. Kan? Tadi saya sampai tadi, bila saya nak naik ke atas pentas ni, main kompang. Siapa pengantin ni kompang? Training tak? Training esok. Lepas tu bawa pula payung Luxina pula tu. Kan? Siap beriring. Pengantin pun tak kena kompang ni, aku nak kena kompang ni, kacau ni. Lepas tu sahabat kita sama nama Fazil pula cakap, Abu Ustaz, boleh sekali lagi ke? Bukan main kau berani cakap dengan aku. Dah kahwin belum Fazil? Berapa dah? Berapa orang mesti? Seorang. Nak tengok cakap dengan orang berani tu, sendiri belum tahu kadang-kadang. Tak apalah, gurau-gurau. Cerita orang lelaki ni kalau dia cakap okey, kalau dia tak cakap tu bahaya. Betul. Cakap aku taklah, bahaya. Jangan percaya. Kan? Tapi itulah dia. Kan? Alhamdulillah. Jadi itu sebabnya Nabi ni bila kita kata Nabi ni contoh kata terbaik, kita ikut Nabi. Dan kita tahu ketika kita di akhirat nanti kita nak cari satu perkara je, akhirat besok. Nak cari perlindungan, kita cari apa? Apa perkara yang kita nak sangat dengan Nabi kita ni? Apa kita nak? Syafiqah. Apa? Syafaat. Kan yang tukar lah Syafiqah. Fahal lah cari Syafiqah pula. Syafiqah ada. Mana Syafiqah kat tangan? Syafiqah kat tangan? Tak ada. Oh tak ada. Seorang sini tak ada nama Syafiqah. Rogaiyah nama sini Leha tu kan. Contoh cari syafaat. Syafaat ni bantuan daripada Nabi. Kan? Tu sebabnya Nabi, salah satunya Nabi ni hebatnya, Nabi tak pernah doa lingkupkan umat dia. Tak ada. Ya Allah, kau tenggelamkanlah umat aku ni yang tak dengar cakap aku ni. Tak ada. Sampaikan Nabi ni, bila Nabi solat, Nabi sujud, bini Abu Jahal dengan bini Abu Lahab ambil isi perut untuk letakkan tekuk Nabi tengah solat ni. Nabi tak ada pun balas, Nabi doa kepada Allah je lah. Itu Nabi kita. Dan kelembutan hati Nabi ni ditukar. Kuota doa Nabi ni, Nabi tak minta, Nabi tak suruh buat ni, sebab Nabi simpan jadi syafaat untuk kita akhirat kelak. Sayang Nabi kat kita. Malahan Nabi bila dengar kalau apa yang susah, yang menyusahkan umat dia, menakutkan umat dia, cukup Nabi takut. Nabi rasa macam diri Nabi sendiri. Itu sebabnya disebutkan la yu'minu ahadukum, tak beriman salah seorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi kedua ibu bapa kamu, anak-anak kamu dan manusia selainnya. Kena sayang Nabi lebih. Faham Miza? Miza ke Mija? Miza. Faham Miza kan? Kalaulah kata Asri dia pergi ke surau semayang lebih, balik lambat, jangan marah. Awak biar seseorang kat rumah. Tidak. Abang bahasa dia B ke apa? Belum bincang lagi. Oh, belum bincang lagi. Tak tahu lagi panggil apa. Panggil abang lah. Abang ke apa? Kekanda. Pengantin duduk depan. Habis nak kena soal siasat dengan pengantin depan. Kau ingat apa? Menyesal tak rasa kau duduk depan? Dengan main. Kan? Kadi dah tanya siang tadi, bila nikah bila? Minggu lepas. Oh dah 2 minggu lepas. Panggil apa? Takkan tak panggil lagi sampai sekarang. Panggil apa? B. Ni Asri panggil apa? Yang. Sayang ke ayang? Sayang. Kan. Okey. Dia sayang B. Okey lah tu. Panggil rumah apa? Sayang. Sayang tak? Oh, sama. Ustaz. Dah kahwin dah?
Yang ujung tu dah kahwin dah? Semua kahwin dah. Kau kahwin dah semua. Nampak macam belum kahwin dia. Dah kahwin dah. Awak makan dah. Cik, cover siap-siap nampak. Tapi betul lah. Kan panggil, abang memang lama sikit, tak apalah bang. Yang penting abang beribadah pada Allah. Saya okey je, macam tu punya. Ya? Tapi kadang dia tahun pertama okey. Tapi bila dah masuk tahun kelima je dah mula suam-suam kan. Dah mula masalah. Aduh. Tapi kat entah Asri dengan Muzah tak lah, orang lain. Boleh. Awak ni lambat balik. Awak ingat saya apa? Awak punya lama tunggu dekat rumah. Ingat kita ni apa? Jangan Melaka. Macam tu cakap kan. Pulang melengkau tak pagau. Family Miza mana? Mana family Miza yang datang ini? Tak datang ini. Esok seronok lah aku bully kau malam ni. Family kau tak ada. Tak ada lagu kau. Tapi betul kan, ikut sayang Nabi. Lepas tu kita solat sama-sama kan, solat jemaah sama-sama. Bangun pagi kejut suami. Tahu ada setengah orang tu kadang dah lama-lama kahwin tu, orang perempuan dia gemar lepas nyawa dia. Dia bangun, dia sembahyang seorang. Allah Akbar, bismillah. Lepas tu dah bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu dia pandang suami kat katil tu. Neraka lah orang tua ni. Sudah. Kau mengejut suami kau tidak? Dah. Kejut suami. Kena biasakan daripada sekarang. Kena biasa daripada sekarang. Sebab Asri ni dia jadi tahajud. Kan? Dia banyak. Nak dekat-dekat nak menikah ni. Seminggu tak tidur malam ni. Minta, ya Allah memudahkanlah akad nikah aku, ya Allah. Jangan salah sebut nama, sudah girlfriend ramai pula dulu. Ni contoh. Jadi bila Miza kejut pagi-pagi kan, abang, B. Kan aku tak betul nyebut B ni. Ya, B, bangunlah subuh. B. Itu kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kan? Kejut. B, bangun B, subuh. Macam tu. Tegas sikit, tak apa, dia tak ada kecil hati, dia kan sedar sangat pun. Bangun. Solat sama-sama. Kan? Betul. Sebenarnya bila dalam perkahwinan ni, sebenarnya ramai yang tak tahu. Sebelum berkahwin, kita bukannya minta anak ni daripada mak bapak dia. Tak. Sebenarnya kita sedang memohon daripada Allah supaya dikabulkan permintaan kita, mudah-mudahan dapat anak ni kan menjadi isteri kita. Macam tu. Ya, untuk sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau tak dapat, bukan sebab mak bapak dia, bukan sebab ni, sebab Allah tak izinkan. Tu je. Kan? Ni alhamdulillah dah selesai. Tu sebabnya sejak daripada malam pertama. Ini dah malam ke berapa? Dah 2 minggu, 14 hari lah. Kan? Tapi tak apalah. Sejak pada malam pertama, setting dia dalam bilik dah kena betul. Malam pertama pengantin ni macam ni. Berarti perempuan tunggu. Dia macam tu. Macam tu kan. Agak-agak saya macam tu lah kebanyakan. Kalau menurut kajian. Saya tak tahu lah Miza jenis yang tak ada. Miza tak. Miza pun sama, dia tunggu. Dia tunggu kat ujung katil. Asri pun masuk dengan penuh ketenangan. Tutup pintu, tutup. Ada engsel pintu tu. Kalau tak tombol lagi. Lepas tu duduk dekat sebelah. Makin kuatlah debaran pengantin perempuan. Ni cerita ni, sabar, tenang. Ni bukan cerita bukan-bukan. Dengar ni yang baik-baiknya. Maka Asri pun menghulurkan tangannya. Salam abang. Lepas tu isteri pun mencapailah tangan suami. Salam, cium tangan. Lepas tu tak lepas pula. Kenapa tak lepas ni? Lepas tu suaminya pun sebut, wahai isteriku, abang nak beritahu. Sorry, B nak beritahu. Asli bahasakan diri pun B juga ke? Ya, okey. Jadi B nak beritahu,
Ya Allah, susah betul aku nak menyebut ayat tu. Ya katalah saya, orang lain lah ni, orang lain. Dengan ni abang nak beritahu, ya abang ni hanyalah manusia biasa. Abang bukan anak malaikat. Jadi abang tak lari daripada buat salah dan silap. Jadi saya tolong jaga abang. Jadi yang isteri tu pula, abang, saya pun sama, tak lari berbuat salah dan silap. Kita sama-sama jaga macam tu. Tu malam pertama yang paling baik sekali. Lepas tu apa? On tak on? Belum lagi. Lepas tu saya pergi ambil wuduk, kita solat sunat sesama. Macam tu. Faham pada yang belum kahwin? Nak beritahu. Ini malam pertama gedagang tutup pintu. Keletap. Lepas tu gelak macam jin dalam gua tu. Yang pengantin perempuan tu matilah aku. Dia nak ada masalah tu. Cara tu. Nampak tak? Daripada yang belum kahwin ni saya beritahu. Malam yang first, proceed, relax, tenang. Betul. Sebenarnya dalam perhubungan ni 3 perkara yang paling penting kita kena ingat. Yang pertama, tidak ada cara lain nak bahagia dalam keluarga ni melainkan mengikut syariat Islam. Betul tak? Pukul sikit. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya melainkan proses itu merupakan proses berterusan. Macam Piramli pula rasa. Awak main ni, saya main. Betul. Yang kedua, mana kenal, nanti tengoklah. Yang dah lama kahwin tu pun masih sebut ni, aku tak faham betul dengan lelaki aku tu. Tak penatnya orang turun, nak mati ke ni, dia kata. Yang lelaki pula kat warung tu, pening aku dengan bini aku, sama lah dengan bini aku, tak apa dia nak lagi pula tu. Nampak? Sebab proses mengenali ni berterusan. Tak ada siapa yang kenal pasangan dia. Dia boleh okey, boleh tak okey. Itu biasa, turun naik itu biasa. Nothing good. Dan yang ketiga, ingat ni wahai Asri dan Miza, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Walaupun dengan adik-beradik sendiri, walaupun dengan keluarga sendiri. B. Contohnya B tengok apa ni, husband kawan sayang tu, elok je dia dengan ni macam ni. Kenapa B tak macam tu? Jangan. Setiap orang berbeza. Nampak tak? Jangan. Dia akan rasa tercabar. Kalaulah tengok masakan adik I masak, adik B masak tu lagi sedap daripada saya masak, Allah, kecil hati tak cakap? Kecil hati tak? Bukan cakap saya masak pun sedap juga, cuma apa kata saya cuba tengok masakan tu, jadi abang bolehlah rasa tu 2 in 1. Nampak? Kita cakap baik-baik. Betul tak? Ini adalah merupakan antara perkara. Tak, malam ni tajuk dia bukan maulud sangat ni, sebab pengantin ada apa, ada birthday, ada semua, aku campur je ni. Aku dah tentu arah dah tajuk ni sebenarnya. Ojak. Kejap ni aku kritik lagu dia orang, tengok kejap ni. Tak apalah kan. Jadi itulah dia kan. Jadi makna kata tu sebab cakap dalam perkahwinan ni bukan satu perkara yang mudah. Dan saya selalu beritahu, kunci keluarga bahagia, kuncinya ada 5. Iaitu kunci apa pertama? Selalu saya ajar, jangan kau cakap kau tak tengok YouTube aku. Sampai kan orang Singapura tu panggil, Ustaz TikTok dia panggil aku. Orang asam betul, betul lupa nama aku lah. Hari tu dekat Sarawak lain, dekat Sarawak lagi pula. Ambil gambar boleh? Saya kata tak salah orang ke tak salah Hadi Putra kan? Saya bukan. Saya tak ada rupa. Itulah tu. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu macam taman yang sama tu. Kan tak adalah. Rupanya malam tu dia tag balik saya dekat IG tu, dia tag saya balik. Bukan Hadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof je. Agaknya dia berperasaan lain dengannya kan? Tak apalah, saya okey je.
Cuma tinggal lagi kita faham. Pertama, kunci keluarga bahagia nombor satu adalah kunci rumah. Maksud kunci rumah ni, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Tu kunci dia. Bangun pagi, solat sama-sama. Kemudian siapkan sarapan. Dah siapkan sarapan, asri tolong basuhkan pinggan. Nampak tak? Betul. Sebenarnya kerja orang perempuan ni dua je. Orang perempuan tanggungjawab kat rumah dua je. Mak bukan main dekat tu, makin dekat handphone dia ambil. Biar laki aku dengar apa dia cakap. Tengok dia sampai debat cakap apa. Kan? Dua je. Iaitu pertama, melayan suami dan juga melahirkan anak. That's all. Itu saja. Ingat tu Miza. Yang lain semua kerja suami. Basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, besarkan anak. Semua kerja suami. Faham? Balik kan dia nak tanya husband, pernah tak suruh buat cakap apa tu? Yang pasal peranan wanita tadi. Suami pun cakap, abang time tu tak apa-apa dengar, hujan kuat sangat, aku tak apa dengar sangat. Dia cover saja. Cuma tapi yang betul pun tu sebab Nabi kita, dia tak akan menyusahkan isterinya untuk benda dia boleh buat sendiri. Kalau tak boleh sangat pun dia minta tolong. Sebab apa minta tolong? Sebab tu bukan kerja isteri. Nabi bancuh air sendiri, Nabi jahit baju kain dia sendiri. Kita hari ni bila nak isteri, tu kerja kau duduk rumah, kau buatlah. Salah. Tu sebenarnya kerja suami. Makin istiqamah megang handphone, nampak? Menyesal tak buat tripod, kerah pula dah tangan dia. Tapi memang betul. Cuma orang perempuan yang baik hati, dia relakan dirinya untuk menanggung tugas suami. Yang dua. Jadi kalau orang lelaki faham, rumah tangga akan bahagia. Jadi Asri bila balik rumah, dia kata, ini bukan tugas Miza ni, tapi Miza dah buat. Miza kemah rumah ni basuh. Maka dia bukan puji. Makanan orang perempuan ni puji-pujian. Puji settle lah dia. Dia akan masak lah kegemaran kita. Sayang kemah rumah ni, terima kasih lah. Abang tak terbuat ni. B. Lain macam semangat dia sebut B. Kan? B. Kalau lah saya tak buat, siapa dia nak buat kan? Yalah, terima kasih lah banyak. Suka abang, tenang hati abang balik rumah. Abang. Kadang-kadang bila kita tak puji, dia tanya, lagi susah. Abang tak nampak ke rumah ni? Kenapa? Abang tak perasan? Kau renovate ke rumah ni lah. Saya kemas langsir tu, kawan lelaki ni dia terlampau sibuk banyak benda. Tu kadang dia tak perasan, langsir dah tukar, dia tak perasan cadar pun tukar, pun tak perasan. Orang lelaki masih sibuk, orang perempuan kena tahu. Lelaki ni banyak benda sibuknya, dengan lirik lagu lagi, kumpulan pawana lagi. Nampak? Sibuk ambil gambar lagi. Macam-macam sibuknya. Kan? Jadi kena faham. Jadi orang perempuan ni dia buat kerja tu. Dia buat kerja untuk suami dia. Tapi orang perempuan jangan mengungkit. Dia masa dia okey. I love you too, love you more, I love you very strong. Kan? Love you so much, dia kata kan. Mama, muah, tu kan. Kan? Ada tak? Muah, ada tak? Adik dia, ada. Dia faham lah. Ada lah, bagus lah. Bagus macam tu, maintain. Sampai sekarang pun I love you too. Sampai sekarang dah berapa tahun kahwin dah. Tapi orang kata lah, dalam hal tu kita kena maintain. Kita kena maintain kan. Jadi kita kena faham bahawa itu adalah merupakan tugas seorang lelaki sebenarnya, dan kita kena berterima kasih. Jadi kita akan jadi senang. Sistem kan ikut syariat Islam. Bangun pagi sama-sama, solat sama-sama, beribadah sama-sama. Kemudian apa? Kemudian kita pergi kerja, isteri doakan baik-baik, jangan doakan tak baik. Abang keluar jangan naughty-naughty. Mula apa dah sound dah. Jangan sibuk nak tengok janda tepi jalan. Sound suami tu. Abang tadi tak terfikir pasal janda.
kau sebut langsung teringat. Jadi cakap yang baik-baik. Abang cakap macam mana tau? Tahu? Dengan gaya paling manja sekali. Abang pergi kerja. Asli kerja kat mana? Pucung. Abang asli B. Bi kalau kerja elok tau. Kerja elok. Saya doakan Bi selamat pergi dan selamat balik. Nanti saya kat rumah, saya siapkan makanan kegemaran abang. Wah, macam tu. Jadi barulah ada semangat pergi kerja dan semangat nak balik. Faham? Sistem kan dalam rumah tangga tu macam tu. Abang pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Takbir. Wah, faham. Macam tu lah kan. Jadi keluar. Semangat dia pergi kerja. Nampak tak? Macam tu lah keadaan dia. Faham? Jadi cakap yang positif, yang baik-baik. Itu pertama. Kedua, kunci keluarga bahagia apa dia? Kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Carilah rezeki yang halal. Waktu bekerja, jangan kita buat benda-benda yang dilarang. Jangan buat perkara yang bertentangan dengan agama. Contohnya, elakkanlah duit-duit yang meragukan, duit-duit yang syubhah. Jangan. Sebab benda ini sangat penting untuk keluarga bahagia. Ramai orang tak perasan, terlampau nak kaya kan? Ni saya pesan kepada Miza, Asri dan semua yang ada pada hari ini. Jangan sibuk nak mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana akhirnya kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Apa sangatlah panggil pawana pada malam ini kan? Demi untuk kebahagiaan sanggup. Berapa bayar ni? Contoh lah kan. Kan, cara dia pukul tu tong ini mahal bayar. Kan, macam tu lah kan. Jadi makna kata tak apa sangat lah. Sebab apa? Yang penting bahagia. Kenduri bagi makan berhabis betul ni. Tak, yang penting bahagia. Itu sebenarnya poin yang paling besar. Bukannya nak kejarkan mewah ke apa. Kaya sebab kaya sampai sudah tak kaya. Siapa kerja kaya sampai sudah tak kaya. Sebab kaya tu berapa? Berapa pun kaya? Cakap 1 juta. Orang tu 20 juta 30 juta terasa tak kaya lagi. 1 juta ni bagi 20 juta tak kaya gak lagi. Nak 1 bilion, nak 20 bilion, nak trilion. Wow, kata Husin Lompoyang, saudagar unta leher panjang. Kan? Tak cukup kaya lagi. Tak cukup. Sebab Nabi pun dah ajar anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dan saya akan minta lembah yang ketiga. So, tak usah kerja yang apa? Yang mewah, tapi kita kerja yang halal. Nabi kata cari yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. InsyaAllah. Itu Nabi beritahu. Kan, manusia ni diuji, muda dengan tua, sihat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Duit dah berjuta, sampai nak mati kerja tak balik-balik lagi tengah malam. Ya Allah, tengah malam tak balik lagi. Ceramah. Contohnya sampai ke Banting ceramah. Tak kaya juga rasanya tu. Tak kaya juga. Teruk betul. Iya. Pagi tadi saya ceramah kat mana pula aku pagi tadi ceramah? Kat mana pagi tadi? Lupa dah. Punya hari-hari ceramah. Kat mana? Oh, Radio Suria. Betul. Dia tahu jadual aku. Punya mengikuti Samsul Bar. Radio Suria pagi tadi. Kan? Dengan ajak dengan Suaib kan. Lepas tu, lepas Jumaat tadi dekat Mahkamah Melaka. Malam sini. Esok pagi KL, dekat Padang Tembak KL. Habis Padang Tembak KL, tengah hari Melaka, dekat Villa Istana, Villa Astana kat Ikro. Malamnya pula kat Kulai Johor. Nampak tu semua. Sian kan. Saya, mak saya sampai cakap, kau jangan cerita dengan aku jadual kau, penat aku dengar. Dengar jadual penat. Apatah lagi orang yang berceramah kan. Tapi tak apalah, demi meraihkan pengantin. Tak apalah malam. Pengantin ni kita kena jaga elok. Jangan apa, kita doakan yang baik-baik untuk dia orang. Jangan main TikTok kuat sangat.
Jangan ikut trending-trending. Beria masuk dalam status media sosial tu. Ambil gambar tangan pegang. Lepas tu ambil gambar masuk dalam Instagram. Oh, kekasihku dunia akhirat. Bahagia bukan nak tunjuk ke orang. Tak payah. Suami isteri boleh bergaduh sebab suami tak like dia punya post. Pening pula aku. Kan? Awak bukan main lagi like tu lah, orang tu lah, orang ni lah. Saya awak tak like pun masalah. Kan? Macam saya tak heran sangat buat like ni. Sebab terlampau ramai kan. Buat belagak punya. Tak adalah. Tak, bukan apa. Jangan jadikan tu sebagai ukuran. Jadi sakit tau. Ada orang, ada seorang kawan saya, dia ambil gambar saya. Wih, dah 3 like dah. Wih, dah 10. Dia tak pernah sampai 10 like dia punya post tu. Lepas tu 20, 30 dia screen capture hantar kat saya lagi, WhatsApp kat saya. Dah 15, dah 20. La ilah Allah, kenapa dia ni? Ada orang macam tu. Nampak tak? Jadi itulah keadaannya. Tak perlu. Kita ni macam saya kata tadi, yang penting kita cari rezeki yang halal. Kerja elok. Miza kerja juga. Kerja mana? Ha? Pucuk juga. Sama tempat kerja? Oh tak, lain-lain lah. Dulu jumpa kat mana? Dekat mana? Kat Pucuk tak? Tempat belajar. Universiti? Dulu universiti mana? UTM. UTM lah ke? Oh. Okay. Maknanya memang engineer lah dua-dua ni. Kan kat sana kebanyakan engineering kan? Kan? Asyik ambil kau apa? Oh, IT. Ni? Sama lah. Sama kelas tak? Sama SEM tak? Habis macam mana kau kenal? Jumpa kat UTM lah. Kat UTM lah kenal. Sama persatuan lah. Tak juga. Heran lah aku dia ni. Dah balik Ha? Dah balik naik bas. Balik naik bas. Kampung lain kau macam mana naik bas sama? Jadi biar betul. Dia jumpa kat Library. Kat perpustakaan jumpa. Memang tak lah. Asri memang tak masuk library ni orang lah. Kat mana Asri jumpa? Masa sukan fakulti. Oh, masa tu Miza masuk 100 meter ke apa? Ke pom. Masa tu kena kat mana? Kat sukan tu masa apa? Kot belah tambah. Asim yang belah tambah. Lepas tu dia sokong lah. Ambil dia sokong tim satu lagi. Ha? Dia payung dia pada belakang. Mana tu main bola tampar? Kau membohong agak-agak lah. Cakap tu Sri. Tak, dia pakai pegang payung dekat belakang. Oh ya ke? Masa tu hujan ke? Panas lah. Panas. Lepas tu masa tu nampak macam bercahaya sangat macam tu Oh, Alhamdulillah. Malu betul. Kenapa lah dia dah cubit dah. Kenapa lah kita duduk sini malam ni? Apalah. Ustaz, sekarang ni kita dah boleh juga mengantin dengan ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Kita dah sampaikan dengan dendangan lagu pula, insyaAllah. Boleh. Sekejap sikit. Satu poin ni. Kau janganlah potong tengah syok ni. Kau tak apa-apa akan menyanyi benda tadi. Bagilah aku habiskan poin ni sekejap. Janganlah gurau sekejap. Tak gurau kan tak jadi pula. Jadi rezeki yang halal. Yang ketiga adalah kunci apa? Kunci kereta. Masuk kunci kereta, bawa keluarga kita ikut hala tuju yang diredai oleh Allah. Yang itu kena-kena tak dengan lagu lepas ni? Isi soleha. Kan kena tu. Tu cuma sabar sikit, nampak kan? Jadi makna kata bawa menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia ni sementara. Jadi pimpin isteri. Isteri kena pastikan taat pada suami. Dan suami kena ingat, bila dah kahwin, dalam bab perbelanjaan, nafkah, isteri anak-anak dulu. Barulah mak. Faham? Tapi buat baik dengan mak ayah berterusan. Faham? Dan seorang ibu yang baik, kalau anak bagi duit belanja, mak duit belanja belani, ni kau bagi mak ni, macam mana isteri anak-anak kau cukup tak ni? Cukup mak, insya-Allah mak, jangan risau. Makasihlah mak ingatkan tu. Kalau tak apa, bagi dia orang dulu. Mak tak apa. Mak faham. Macam tu. Ini kadang mak dia baca, kau tegam mak kau. Semenjak kau kahwin. Tu dia. Jadi itulah dia.
Jadi tak apa, jaga elok-elok. Dan suami dengan isteri saling faham, memahami. Kita bawa keluarga kita ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suami tanggungjawab dia kerana isteri ni kena pastikan isteri pun dia mendapat didikan agama dan isteri taat perintah suami, anak-anak pun dijaga dengan baik. Target anak berapa orang ni? Jangan rasa-rasalah yang bincang yang masa tak formal sebelum kahwin tu lain ke, dah kahwin ni lain ke, tak tahulah. Anak kita target berapa? Dalam tempoh 2 minggu takkan tak bincang ni. Tak bincang lagi lah, kita ikut. Tapi adik-beradik berapa orang Miza? 3. Asri? Lama kau mikir. 5, 3, 8. 8 bagi 2, 4. 4 at least. Oh, macam tu ke? 4 at least. Tapi saya tengok cara, insyaAllah 7 tak lagi. Nampak cara tu. Nampak cara. Saya tengok cara, insyaAllah. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan. Jadi sebagai isteri soleha dan juga demi untuk keluarga ni, sebelum saya habis sekali lagi 2 kunci. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV. Saya serahkan kepada kumpulan Pak Panas sekarang. Isteri Nabi yang soleha, penjam mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan, di waktu kita beruntung, dia penunjuk jalan. Hijrah dia soleha, rumah awal hati, mendadak pikiran. Di rumah dia istri, di jalan kawan, di waktu kita untung, dia menuju jalan. Pandai istri yang soleha, penawar hati, menadap pikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan, di waktu kita untung, dia menuju jalan. Pandangan kita di badan bukan mencari etika, tetap pendirian. Ilmu yang diberi dapat disimpan, kita lupa dia mengingatkan. Sihat kita dijadikan bagai sihat kita, dia bertuhan menghibur di waktu kesulitan, terasa aman bila bersamanya. Ini apa kasih mudah, bila tiada satu kehilangan. Bila ibarat simpanan ilmu, semoga tetap untuk diwariskan. Dia umpama tongkat si buta, bila tiada satu kehilangan. Dia ibarat simpanan ilmu, semoga tetap untuk diwariskan. Bila dua hati dan terjadi, selama lakungan kita hidup,
Bila dua kita terjadi, selamatlah pengantin kami. Moga redha Allah bersihkan selalu, tanda bermula bahtera hidup. Dengan melayani bahtera rumah tangga, ada masa tenang dan masa gelisah. Jangan nafsu diri melulu, sabar dan kemaafan hidup bersama manusia. Susah dan senang hadapi bersama. Moga kekal hingga ke syurga. Bila dua bila terjadi, selamatlah penanti kami. Moga redha Allah bersihkan selalu, tanda bermula bahtera hidup. Dengan melayani bahtera rumah tangga, ada masa tenang dan masa gelisah. Jangan nafsu diri melulu, sabar dan kemaafan hidup bergiliran semanusia. Susah dan senang hadapi bersama. Moga kekal hingga ke syurga. Bila dua tidak terjadi, selamatlah pengantin kami. Moga redha Allah bersihkan selalu, tanda bermula bahtera hidup. Selamat berhenti baru, selamat berhenti baru. Alhamdulillah. Selesai Kisha. Alhamdulillah. Berapa kali kau ulang lirik tu? Tapi bagus. Bagus liriknya tu kan. Suami ketua, isteri pembantu. Kan, tu dia. Yang mana Nabi sebut dalam khutbah tahlil Nabi ya. Seperti mana kamu memihak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga memihak ke atas kamu. Kan? Dan kamu hendaklah menyempurnakan menyempurnakan hak seorang isteri, makanan, pakaian, tempat tinggal. Nampak tak? Dan hendaklah memberikannya dengan suasana kasih sayang, Nabi kata. Dan begitu juga apabila hak kamu telah disempurnakan, maka isteri-isteri tidak boleh membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah. Tu antara yang Nabi pesan kan? Maknanya dalam kesimpulannya tu kenalah saling jaga menjagai kan? Suami jaga kebajikan isteri, isteri pula taat pada perintah suami. Okey, beralih pada kunci yang keempat yang dijanjikan tadi, iaitu kunci keempat pula adalah kunci syurga. Kunci syurga, nak masuk syurga ni tak ada banyak cerita. Ada satu je tiket dia. Tiket dia adalah rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah boleh masuk syurga. Tapi nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain. Satu caranya, iaitu beribadah sebanyak-banyaknya.
Tu sebab malam ni semuanya cerita pasal ibadah. Lagu-lagu yang baik-baik. Makan, semua sedekah, niat kerana Allah. Mudah-mudahan kita datang ni dengar pula pengisian juga niat kerana Allah, majlis ilmu. Kan, yang mana Nabi sebut, barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepada dia jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Kan, kejap lagi baliklah. Dan begitu juga bila sebut tentang syurga ni, ibadah. Ringan-ringankan kita beribadah. Ringan-ringankan dalam rumah tangga ni, banyakkan sedekah. Bantu orang lain, bantu adik-beradik, bantu saudara mara, bantu orang susah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, iaitu kunci spare. Kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci. Kalau ada anak, anak pun ada kunci. Sebagai seorang ayah ada kunci sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu ada kunci sebagai seorang ibu. Jadi mana kata bila dah ada kunci, tolonglah mainkan peranan masing-masing. Rumah tangga takkan jadi bahagia hanya kalau satu pihak memainkan peranan. Itu sebab bila saya bentangkan pagi tadi, bila ceritakan tentang institusi keluarga. Institusi keluarga, apa maksud institusi? Institusi ini adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Nampak? Kalau saya ulang sekali lagi, belum tentu sama bunyi. Kan? InsyaAllah, struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya, setiap ahli keluarga kena function, barulah dinamakan sebagai institusi keluarga. Tapi kalau ada yang tak function, dia tak nama institusi keluarga, dia nama keluarga saja. Mak, ayah tu bukan keluarga juga ke? Keluarga, setakat tu je lah. Mengangkang di depan TV tu tak buat apa. Memang. Jadi dia tetap ahli keluarga. Tapi kalau dia tak berperanan, dia tak namakan sebagai satu institusi. Institusi semua kena mainkan peranan masing-masing. Jadi apa yang saya nak beritahu dalam hidup kita ni, daripada awal, yang pertamanya adalah saya cerita tentang anak-anak Adam, kalau berikan 2 lembah emas, akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tetapi Nabi jawab juga, Nabi bagi satu hadis lagi kepada kita, iaitu cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan dalam satu hadis lain yang saya nak semua ingat, Nabi sebut manusia yang paling kaya. Rupanya ada cara nak jadi kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan pesan saya kepada Asri, kepada Miza, ingat pesan Nabi juga. Nabi kata apa? Banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Terus tengok orang yang lebih. Sampai bila tak sudah? Dia ada kereta, kita pun nak kereta besar. Dia nak rumah besar, kita pun nak rumah besar. Tak sudah. Jadi tengok, orang tu lagi dah susah betul. Aku ni kena syukur ni, walaupun ada rumah biasa-biasa, walaupun ada rumah kecil, walaupun naik kereta Azia, contoh. Tapi syukur dengan apa yang kita ada. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Dan begitu juga kalau cerita dalam bab nikmat, Nabi juga beritahu, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Malam ni kita dapat macam biasa-biasa kan, ada nyanyian pada kumpulan Pawana. Tapi fikir-fikir balik, kalau kumpulan Pawana tak ada malam ni, lepas tu hujan, macam mana? Mesti sunyi kan. Lepas tu panggil lah Samsul Debat kan. Kalau tak ada, orang tak salahkan Samsul Debat hujan ni kan. Tapi suara you all sedap. You all jangan risau tak ada kena-mengena hujan dengan suara tak ada. Hujan rahmat. Yang paling suka sekali pengantin. Hujan ni sejuk kan. Tak tahu lah apa lepas ni, main jongkak ke apa kan. Jadi itulah dia. Jadi sama-samalah kita mendoakan semoga pasangan mempelai kita ni berbahagia dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan dikurniakan anak yang ramai. Amin. Miza, kau tak amin pun. Amin. Mudah-mudahan hubungan keluarga mereka baik. Amin. Mudah-mudahan menantu mentua
biras-biras, besan-besan, baik semua. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk mereka, amin. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mereka dengan segala keberkatan, amin. Semoga Allah panjangkan umur mereka dan keluarga mereka dengan segala kebaikan, amin. Dan mudah-mudahan dalam function-function yang lain ada dijemput lagi kumpulan Pawana, amin. Dan begitu juga dijemput Sabsurubat juga, amin. Jadi apa-apa pun package tak adalah, tapi itulah, doakan yang baik-baik. Kita ni satu je, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu, ya, cukup sekadar itu. So ucapkan terima kasih banyak atas kesudian tuan rumah. Sebab dia kata dalam program hujan-hujan ni tak baik ceramah lama-lama. Kan? Ada lagu lagi tak nak main? Ada, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ada berapa lagu lagi tu, berapa muka surat tak selesai kan? Banyak lagi. Janjinya dia akan nyanyi dan minta tolong semua jangan balik selagi mana lagu tu tak habis. Mereka ni dia kalau tengok ramai orang lain macam cara dia pukul. Sampai ke hujung nampak kan? Tu baguslah. Senyum dia menyanyi. Seronok saya tengok. Yang paling suka ni lah, siapa sebelah pada Alim, Ustaz Alim. Ustaz Alim. Sampai dia pukul tu dia pandang kantin. Dia nak bagi nasihat. Kau orang buat tak? Kau buat kawan tu buat senyum pandang kau tadi. Kan? Jadi mudah-mudahan berbahagia dunia akhirat. Jadi bak kata orang sepandai-pandai itu pandai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, biasa baik tuan rumah menjemput pada hari ini. Rasa nak junjung.